Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sebelum kita masuk gear 1, ada baiknya kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur buat dan milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada ahli keluarga baginda, para sahabat dan mereka-mereka yang committed ingin hidup seperti mana baginda hidup, dan moga-moga salawat dan salam itu kekal kepada mereka sehingga hari kiamat. So tuan-tuan dan puan-puan, apa khabar? Sihat? Malam ni sejuk sikit. Bulan lepas pun hujan, pun sejuk juga. Cuma malam ni sejuk sikit. Kita sambung cerita tentang Ashabul Kahfi. Cerita tentang surah Kahfi. Bulan yang lalu kita berhenti pada ayat yang ke-46. Al-malu wal-banun zinatul hayatid dunya wal baqiyatus salihatu khairun inda rabbika thawaba wa khairun amala. So ayat itu adalah sebahagian daripada khutbah panjang yang membezakan antara cerita harta dan cerita tentang ilmu selepas daripada ini. So seperti yang kita semua tahu bahawa surah ini dia terbahagi kepada 4 cerita dan 4 khutbah. Dan kita sekarang pada khutbah yang ketiga. Sebelum kita masuk 2 lagi cerita secara berturut-turut, cerita antara Musa dan hamba Allah, dan seterusnya cerita Zulkarnain bersama dengan penduduk yang minta perlindungan daripada bahaya Ya'juj Ma'juj, dan akhirnya Allah tutup dengan khutbah yang juga similar dengan khutbah pertama. Okey. Dan keempat-empat cerita surah ini sebenarnya membawa kepada satu mesej bersama, iaitu betapa orang lebih suka untuk percaya benda material yang nampak dengan mata berbanding benda yang tak nampak. Orang lebih percaya kepada benda material nampak depan mata berbanding yang tak nampak. So Allah bentangkan idea itu melalui 4 cerita. Dan hopefully kita boleh nampak, memandang yang tak nampak tu penting berbanding untuk beriman. Aku tak akan beriman sehingga aku nampak. Macam tu. So iman kepada yang tak nampak tu super penting, dan meninggalkan fahaman I'm not gonna believe it until I see it, kan? Saya tak akan percaya sehingga saya nampak. So kita teruskan ayat 47. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum
falam nughadir minhum ahada. Wa uridu ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum maw'ida. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Sadaqallahul azim. So maksudnya, dan ingatlah hari kami jalankan gunung ganang dan engkau akan melihat muka bumi terdedah. Dan kami himpunkan mereka sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun dari mereka. Dan mereka dihadapkan kepada Tuhanmu dengan berbaris. Dan dikatakan kepada mereka bahawa kamu datang kepada kami sebagaimana kami jadikan kamu pada mulanya. Bahkan, kamu dahulu menyangka bahawa kami tidak akan menjadikan bagi kamu masa dan tempat tertentu. Dan kitab-kitab amal dibentangkan, maka engkau akan melihat orang-orang berdosa itu merasa takut akan apa yang tersurat di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakanya kami, mengapa kitab ini begitu bentuknya? Ia tidak meninggalkan yang kecil atau besar. Ia tidak meninggalkan sekecil-kecil perkara atau sebesar-besar perkara, melainkan semua dihitung. Dan mereka dapati segala yang mereka kerjakan itu tertulis di dalamnya. Dan ingatlah, Tuhanmu tidak berlaku zalim kepada seorang pun. Bulan lepas, kita mulakan dengan 2 ayat. Khutbah ini sepatutnya dimulakan daripada fa'asbaha. Kan? Wadrib lahum mathalal hayatid dunya. Wadrib lahum mathalal hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ard fa asbaha hashiman tadruhu riyah. Ayat itu Allah gambarkan bagaimana hidup di dunia ini. Air turun daripada langit, so menumbuhkan tumbuhan. Tumbuh saja, selepas itu Allah kata fa asbaha hashima, lalu dia melayu dan mereput, diterbangkan angin. Seolah in between antara hidup dan layu tu Allah tak sebut pun. Kan? Sepatutnya hidup pokok itu, bunganya mekar, menghasilkan buah, lalu dia layu. Sotang mekar, hasilkan buah ni tak disebut pun. Macam benda tu tak penting untuk disebut ke, atau dia macam, kan, not so important ke? Sama macam bila Allah sebut dalam surah, kalau tuan-tuan boleh rujuk surah Abasa. Surah Abasa. Bila Allah kata tentang min ayyi syai'in khalaqahu min nutfatin faqaddarah. Summa sabila yassarah. Summa amatahu fa'akbarah. Allah tanya, daripada apa kamu diciptakan? Kamu diciptakan daripada nutfah, air mani. Kemudian kami kadarkan. Kami berikan kamu ketetapan. Faqaddara. Summa sabila yassara. Kemudian kami mudahkan kamu jalan keluar daripada perut ibu. Kan daripada nutfah menjadi baby, dikadarkan, dirupakan, diberi bentuk, fasawwa, diberi bentuk, diberi rupa. Summa sabila yassara. Kemudian kami mudahkan untuk kamu jalan keluar. So keluar saja baby itu, dia hidup. Lepas daripada ayat tu, summa amatahu, kemudian kamu mati. Fa'akbar. Seolah-olah cerita daripada baby sampailah dia pencen dan mati, not so important untuk Allah cerita. Why?
Allah nak bagi tahu sebenarnya hidup kita ini singkat sangat. Sangat singkat. Yang paling penting adalah bagaimana kita lahir dan ke mana kita akan kembali. Kenapa Allah mention tentang summa sabila yassara? Itu kan ibu. Pentingnya ibu tu. Dan nanti kamu akan mati. Oi. Selepas daripada itu, tadi Allah gambarkan bagaimana kehidupan manusia ini begitu singkat, ibarat tumbuhan yang mekar kemudiannya layu. Kemudian Allah bagi tahu yang kekal itu adalah al-malu wal banu zinatul hayatid dunya. Bagaimana harta dan anak itu sebagai perhiasan. Dan Allah kata wal baqiyatus solihat. Yang baki, yang kekal, bagaimana kita boleh solehkan mal dan banun. Bagaimana kita boleh jadikan harta dan anak itu sebagai benda yang baik, akhirnya kekal. Akhirnya kekal. So, kita teruskan. Wa yawma nusayyirul jibal. Hari di mana kami jalankan gunung. Hari di mana kami jalankan gunung. Tuan, gunung ini tanda apa bagi manusia? Gunung ini manusia anggap sebagai apa? Benda yang kukuh, benda yang teguh, benda yang mungkin akan kekal selamanya. Tapi tengok, kehidupan manusia yang Allah ibaratkan seperti bunga, pokok yang fragile. Dan dua ayat selepas tu Allah gambarkan pula gunung yang kukuh. In between, yang fragile pun akan hancur, yang kukuh pun akan berlayar pergi. Tapi yang kekal apa? Al-baqiyatus solihat. Ui, luar biasa. So, yang kecil pun akan hancur, yang besar pun lagi pergi. Yang kekal apa? As-solihat. So, Allah nak kita dipasak maklumat itu dengan jelas. Sebab lepas daripada ini nanti, orang yang mujrim, dia terkejut melihat la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Yang kecil, yang besar terpahat di situ. So, kecil mana pun perbuatan kita, besar mana pun usaha kita, kalau ianya tidak soleh, saya takut benda itu akan kekal sia-sia. InsyaAllah bagi tahu wal baqiyatus solihat. Wa yawma nusayrul jibal wa taral arda barizah. Dan engkau Muhammad melihat bumi itu didedahkan. Apa maksud didedahkan? Barizah, didedahkan. Wa hasyarnahum, dan kami kumpulkan mereka. Menariknya perkataan hasyara ni selalunya digunakan untuk herd. Apa herd? Untuk binatang ternak. Kalau untuk manusia berkumpul, jamaah. Tu yaumul jumu'ah tu. Tapi untuk akhirat, Allah panggil sebagai yaumul hasyar. So, apa beza kumpul haiwan dengan kumpul manusia? Kumpul manusia kita boleh beri arahan. Kan boleh bagi memo, sediakan bas, ataupun mungkin bagi duit saku. Tapi kumpul haiwan, cuba keluarkan memo, dia nak ikut, tak ikut. So, haiwan berkumpul tanpa rela, paksa rela. Yaumul hasyar, Allah halau daripada tempat dia bangkit untuk menuju ke mahsyar. So, dalam perjalanan nak berkumpul ini, satu tempat perlu disediakan. Kan? Sebuah padang perlu disediakan. Dalam pada nak menyediakan padang ini, gunung perlu dialih. So, tanah yang sepatutnya selama ini tertutup kerana gunung, maka bila gunung teralih,
tanah itu terdedah. So Allah kata wataral arda barizah. Allah kata pada Rasulullah, waktu itu engkau nampak bumi, tanah itu terdedah. Oh, rupanya Nabi berada di satu tempat yang istimewa dan Nabi nampak semua benda ini berlaku. Nabi bukannya sama-sama macam kita semua manusia dihalau ke satu tempat mahsyar. Rupanya Nabi waktu itu pada kedudukan yang sangat istimewa, yang kita berdoa saban hari selepas dengar azan. Apa doa kita? Maqamam mahmudah, which is ayat itu kita jumpa dalam surah sebelum surah Isra. Apa dalam surah Isra sebut? Ada tak? Jumpa tak ayatnya? Asa ayyab'asaka rabbuka maqamam mahmuda, ayat 79. Oh, rupanya bila Nabi sudah diletakkan di maqamam mahmuda, Nabi melihat semua kejadian itu. So, ada ayat-ayat yang Allah kata wataral mujrimu selepas ni wataral mujrimina musyfiqina mimma fi, engkau nampak orang mujrim itu musyfiqin, ketakutan. Nabi melihat itu secara live, bukan kita, Nabi yang lihat. So, tengok bagaimana Allah gambarkan rapatnya Nabi itu dengan Allah, sayangnya Nabi dengan Allah. Allah sudah sediakan satu tempat, view yang cukup cantik untuk Nabi perhati setiap inci apa berlaku pada hari kiamat. Siapa yang dapat privilege begini? Hui, itu luar biasa. Tengok bagaimana pujian dan kasih sayang Allah yang tak terfikir oleh akal kita, yang Allah boleh buat untuk Nabi, yang kita konon-konon cinta Nabi, kita pilih untuk buat ayat lain yang kita rasa itu yang sesuai. Sedangkan Quran kita tinggalkan begitu tanpa kita faham. Wih, rugi kan? Patut kita faham Quran dan tengok bagaimana cara Allah tinggikan darjat Nabi. Wih, luar biasa. So, patut Maulidur Rasul kita lebih banyak baca Quran dan lihat bagaimana Allah sayang Nabi. Okey. So, wataral arda barizatan wa hasyarnahum, kami kumpulkan mereka tanpa mereka nak. Dengan cara apa? Kadang orang-orang yang kafir ini Allah datangkan api untuk halau. Yang itu detailnya tuan-tuan boleh baca sendiri dalam surah Al-Hadid. Kan, bila manusia ini bangkit, ada yang tanpa cahaya, dia nampak kawan dia ada cahaya, dia suruh tunggu, pinjam cahayamu. Nak tumpang cahaya. Dan tiba-tiba ada satu dinding yang menghalang. Itu berlaku sewaktu peristiwa hasyarnahum. Hasyarnahum falam nughadir minhum ahada, dan Allah tak tinggalkan walau satu orang pun. Ahada, nughadir minhum ahada. Perkataan nughadir itu nanti Allah akan ulang lagi sekali perkataannya pada la yughadiru saghiratan wala kabiratan. Tidak ditinggalkan sekecil-kecilnya ataupun sebesar-besarnya. Yughadir. So, nughadir, kami tak tinggalkan sedikit pun. Semua dikumpulkan. Boleh begitu? Okey. Wa uridu ala rabbika saffa. Dan mereka dihadapkan kepada Tuhanmu. Wa uridu, mereka dihadapkan kepada Tuhanmu. Tuhanmu? Tadi bukan Allah kata tentang hum. Tiba-tiba Tuhanmu, ala rabbika saffa. Kenapa tiba-tiba bertukar? Bukan sepatutnya kalau kita buat karangan, kalau guna kata ganti nama pertama, sampai ke hujunglah kata ganti nama pertama.
Tapi ini kejap hum, nanti kama khalaqnakum. Ini ka pula. Itu namanya iltifat. Iltifat ni maksudnya transition, transisi. Pertukaran satu sin ke satu sin ke satu sin seterusnya. So mula-mula Allah kata mereka, hum, mereka. Kemudian kamu, engkau, ala rabbika tu engkau. Dan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum, kamu. Mereka, engkau dan kamu. Kamu semua. So bila Allah sebut tentang mereka, Allah nak distant antara dia dan orang tu, mereka. Kalau Allah sebut ka, itu maksudnya Allah redha dan nak dekat engkau. Selalunya pada Rasulullah. Dan bila Allah sebut kamu, itu mungkin merujuk kepada umat baginda. Yang dekat, yang lebih dekat berbanding mereka. Wow. So daripada kata ganti nama itu menunjukkan betapa Allah nak jarak dan makin dekat dan makin dekat. Okay? So wa'uridu ala rabbika saffa, dan kamu akan dihadapkan ke hadapan Tuhan engkau saffa, dalam keadaan berbaris. Laqad ji'tumuna, dan sesungguhnya bahawa kamu telah datang kepada kami. Ji'tumuna, didatangkan kepada kami. Kama khalaqnakum awwala marrah, seperti mana kamu semua diciptakan kali pertama. Bal za'amtum, bahkan kamu menyangka allan naj'ala lakum mau'ida, bahawa kami tidak menyediakan hari seperti ini. So ulama kata sofa ni macam mana? Sofa ni bentuknya macam mana? Siapa yang sebut? Imam Qurtubi. Imam Qurtubi kata sofa itu, dia kata you don't have place on the ground to put your full foot down, but literally stand next to each other on the tips of your toes. Yo, kita berbaris itu macam menari bele itu kan, hujung kaki sofa, dan punyalah rapat manusia itu tak boleh nak pijak kaki. Baris depan Tuhan macam tu. Dan mujur kita baris dalam solat, Allah tak perintahkan buat macam tu. Guna hujung kaki. Wa uridu ala rabbika saffa. Dan menariknya bila Allah kata sofa ni kan berbaris, tersusun dalam keadaan yang teratur. Kan sangat pelik bila waktu itu di mahsyar dan keadaan kelam kabut, orang baru bangkit, gunung ganang berjalan-jalan, kan bumi diratakan, kan itu suasana yang sangat kelam kabut. Tapi Allah berkuasa untuk manusia berbaris dalam keadaan semua orang kelam kabut. Dan ala rabbika saffa, yang berbaris ini mungkin umat Muhammad, dan selepas itu orang-orang yang bakal dihadapkan ke pengadilan. Wow. So dalam keadaan kelam kabut itu Allah bina soft, kan tu kan sangat irony. Yang lain semua collapse, tapi dengan arahan Allah boleh berdiri secara soft. Laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum allan naj'ala lakum mau'ida. Perkataan kama khalaqnakum dalam bahasa Arab biasanya selepas huruf jar, kaf tu huruf jar,
dia perlu ada mangsa majrur. Dia perlu ada mangsa yang dibaris bawahkan. Jar, setiap huruf jar, dia perlu ada mangsa majrur, dan majrur ini baris bawah. Dan selalunya majrur adalah isim. Majrur adalah isim. Kali ini, selepas ka, khalaqa tu fi'il. Khalaqa tu fi'il. So, ka ni, huruf kaf ni, dia perlu ada penampan. Kerana dia tak boleh terus jumpa dengan fi'il, tak boleh terus jumpa dengan fi'il, dia perlu ada isim. So, penampannya biasanya adalah an. Ka'an. Ka'allam yauma yarawnaha. Sepatutnya penampannya an. Tapi kali ini Allah datangkan ma. Seolah-olah di situ emosi yang bercakap ini, kama khalaqnakum, seperti mana kamu semua pernah dicipta buat kali pertama. Oh, Allah sangat marah. Tapi dalam bahasa Arab mana ada exclamation mark? So, daripada belajar ilmu qawaid tata bahasa Arab, so kita tahu ayat itu, emosi yang bercakap itu emosi sangat marah. So, kama khalaqnakum perlu dibaca dengan nada yang tegas. Seperti mana kami cipta kamu kali pertama. Kama khalaqnakum awwala marrah bal zamtum, bahkan kamu menyangka semua benda ni karut marut. Allan naj'ala lakum maw'ida, sekali-kali takkan terjadi benda ni. So, kita atas muka bumi berapa bilion manusia? 7 bilion. Hanya 1.2 bilion dikira sebagai Muslim dan Islam. Baki 5 bilion tak percaya adanya hari ini. So, mereka kalau kekal dengan prinsip itu, allan naj'ala lakum maw'ida. Yes. Itu yang marah tu. Ramai manusia yang tak percaya. Kadang Muslim pun tak percaya. Bagi dia mungkin benda ni ialah kisah orang terdahulu. Kisah orang terdahulu. So, ayat seterusnya, wa wudi'al kitab, dan diletakkan kitab. Fataral mujrimina musyfiqina mimma fih, dan kamu Muhammad melihat orang-orang mujrim, orang-orang berdosa itu, musyfiqin, ketakutan, mimma fih, bila melihat apa yang ada di dalamnya. Wa yaqulun, dan mereka berkata, ya wailana, oh celakalah kami. Ya wailana, wail adalah kata normal bagi orang Arab menunjukkan penyesalan dan celaka. Dan wail juga nama neraka. So, kita kalau memaki dalam bahasa Melayu, apa perkataan makian paling tinggi? Paling tinggi celaka je, kan? So, celaka tu maksud sebenarnya apa? Kita pun tak tahu. Celaka. Kalau tukar K pergi N, celana. Tak jadi maksud lain, kan? Celaka. Maksud celaka tu apa? Nasib buruk. Wail tu nama neraka, kan? Ya wailana, wail tu nama neraka. So, punya teruk lah, seolah-olah macam dah masuk neraka dah. Sedangkan ni baru terima kitab. Belum mula hisap lagi, baru terima kitab, baru terima report card. Belum jumpa Tuhan lagi, baru terima report card. Manusia sudah kata, oh, neraka dah aku ni. Fui. Ya wailana.
Ya wailatana. Ada beberapa surah yang Allah mulakan dengan wail kan. Wailul lil mutaffifin, wailul likulli humazatil lumazah. Itu membawa maksud betapa Allah punya murka terhadap kesalahan tu. Tapi kita baca dengan sangat happy kan. Wailul likulli humazatil lumazah. Oh, pendek je ni membaca. Okey. Wailul lil mutaffifin. Panjang. Kita baca tu macam tak rasa apa-apa. Sedangkan itu merupakan kesalahan jenayah di sisi Allah yang Allah sangat murka. Lebih-lebih lagi part mutaffifin. Aduh. Mutaffifin saya duk dekat surau-surau saya bawa juzuk Ammah baru sampai mutaffifin. Rupanya tatfif tu adalah kesalahan bagaimana kita timbang barang. Kalau kita jual barang, katalah kita jual emas. Harga 1 gram berapa? Kena tanya puan-puan. Segram emas berapa harga sekarang? Letaklah 160. 1 gram. So dia pun timbang, oh puan ini 4 gram. 4 gram nak pajak kan? Nak gadai 4 gram. So dia pun bayar 4 gram. Tak pun puan tu beli 4 gram, so puan tu bayar. Macam mana boleh pastikan bahawa yang dijual tu betul 4 gram atau 3.998? Tatfif adalah bila dia ambil 0.02. Sedikit sangat sehingga orang tu tak perasan yang dia rugi. Tu tatfif. Punya sikit macam tu pun Allah punya murka. Allah mulakan surah tu dengan wail. Gila. Kita yang selama ni beli barang di pasar, yang kita tak perasan pun kita rugi. Tapi rupanya Allah sedang backup kita. Penjual tu biar Allah yang urus. So, lepas daripada ini, kalau kita bermuamalah dekat mudah.com, kena tipu, kena scam, bila baca wailul lil mutaffifin, kita sudah sangat lega. Allah, aku serahkan pada engkau. Engkau uruslah dia. Sebab Allah mulakan surah itu dengan wail. So, kalau kita masih tak boleh nak bernafas lega dan redha apa yang berlaku, kita kena mengaji lebih sikit kot. Okey. So ya wailatana. Oh, sebelum tu, bila kitab tu singular, mujrimin ramai, musyfiqin ramai, plural. Kenapa Allah tak kata wa wudi'al kutub? Kan? Kenapa kitab? Sebab semua orang dapat benda yang sama, kitab. So tak perlu kata banyak-banyak kitab. Kitab. Sama macam kalau lelaki bercinta dikecewakan oleh awet dia. Semua perempuan sama je. Semua ke? Tak, dia tak kata semua perempuan sama. Dia cuma kata perempuan sama je. Adakah semua perempuan di generalize sebagai sama atau perempuan itu? So nada-nada orang kecewa kan macam tu. Lelaki sama je. Adakah semua lelaki atau lelaki itu je? So sama juga bila Allah datangkan begini, wa wudi'al kitab, disebut singular tapi maksudnya merangkumi semua. So al-mujrim, mujrim ni apa? Orang yang melakukan dosa. So mujrim ni, pelaku itu dia tak kisah yang dia buat tu. Yang penting dia untung. Dan kenapa Allah spesifik kata mujrim tu musyfiqin? Musyfiqin ni takut. Kenapa Allah tak kata wa'udi al-kitabu al-mujrim mimma fi? Orang-orang yang bersalah, orang yang buat dosa ni dapat kitab.
Dan dia baca apa yang di dalamnya. Kenapa perlu ada musyfiqin tu? Kenapa perlu ada rasa takut di situ? Dia tahu dia buat salah. Sebenarnya kalau kita baca kisah sebelum dan kisah akan datang, semuanya tentang kesalahan-kesalahan yang menakutkan. Kisah Ashabul Kahfi. Kenapa mereka lari ke gua? Ada satu pemerintah yang nak bagi hukuman yang menakutkan mereka ni. So, pemilik 2 kebun, apa kesalahan dia? Dia tak takut pun. Malah dia takut pula harta dia hilang. Dan kalau dia kembali pada Allah, dia kata apa? Aku akan dapat lebih baik daripada ini. Dia tak rasa salah pun. Dia tak ada rasa takut. Selepas daripada ini, perjalanan Nabi Musa. Perjalanan Nabi Musa. Apa Nabi Musa rasa? Waktu Nabi Khidir buat, dia rasa takut. Takut pada orang lain, takut itu dan takut ini. Dan untuk kisah Zulkarnain, apa penduduk kampung tu rasa? Takut. Dan bila orang berkuasa, dia kisah tak tentang takutnya orang lain. Kegusaran rakyat, boleh cari makan, tak cari makan, keselamatan rakyat. Kan Zulkarnain dia represent orang yang berkuasa. So, apa yang orang ada kuasa patut buat terhadap rakyat dia yang rasa takut ni? Sebab tu Allah highlight al-mujrim musyfiqin. Mereka-mereka yang buat dosa, terutamanya kesalahan-kesalahan seperti mana yang disebut dalam 4 cerita ini. Musyfiqin pula dalam bentuk hal. Ketakutan yang kekal. Ui, tuan-tuan, macam mana kita rasa takut dan ketakutan tu tak hilang. Ketakutan tu tak hilang. Saya sebenarnya emosi saya hari ini agak terganggu dengan beberapa berita penderaan negara jiran kita yang anak dia 5 tahun dimasukkan dalam sangkar, disiram air panas. 6 jam selepas tu baru bawa pergi klinik. Disiram oleh air panas. So, macam mana rasa budak tu? Ketakutannya. Dan bayangkan nanti, jika mak bapak dia tak bertaubat, Allah datangkan musyfiqin pada dia. So, dalam mana-mana keadaan, dalam surah ini, kan surah ini dia dibentangkan terhadap untuk kisah Ashabul Kahfi, orang yang benar ni minoriti, orang yang bersalah majoriti. So, yang minoriti ni ketakutan. Kisah Zulkarnain, yang benar majoriti, yang dia rakyat minoriti, yang ketakutan tu minoriti. Kisah pemilik 2 kebun, 2 sahabat, so dia tak ada majoriti minoriti, tapi kebenaran dan kekufuran balance. So, dalam mana-mana keadaan kita, sama ada kita tengah kuat, atau kita tengah lemah, atau kita dengan kebatilan itu on par, ketakutan tu kekal selama-lamanya. Ui, besar. Tuan-tuan bayangkan, nak tahu takut tak takut macam ni lah. Orang yang tuan-tuan sayang, call dia, hello, yang tu pukul on balik. Takut
kita mikir pasal orang lain. Tuhannya, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya? Adakah kamu nak mengambil dia dan zuriatnya sebagai minni pada aku, wahum lakum adu, sedangkan bagi kamu mereka semua itu adalah musuh. Bi salil zalimina badala. Teruk betul korang punya badala, pengganti ni. Kenapa tiba-tiba cerita pasal iblis? Bukan tadi cerita pasal dapat buku, kan? Macam mana nak menggayakan ni? Ayat sebelum tu Allah kata apa? Kama khalaqnakum awwala marrah. Seperti mana kami cipta kamu kali pertama. Ingat balik kali pertama, dan kamu sekarang dapat buku, dan semua itu bermula daripada kisah ini. Sebenarnya bila kita baca Quran ini, Allah bawa kita time travel tu dengan sangat cepat. Kejap future, kejap sejarah, kejap sekarang, nanti kejap lagi future, sejarah, sekarang. So rupanya otak kita akan biasa dengan sepatutnya otak kita bila baca Quran ini biasa dengan tekanan demi tekanan yang kita hadapi. Otak kita menjadi multi skill. Bukan sekadar boleh fikir tentang apa yang berlaku sekarang, tapi akan datang, dan berhati-hati bila kita baca tentang sejarah untuk bersedia waktu sekarang menuju akan datang. Dan kisah tentang iblis ni, surah Kahfi Allah cerita. Macam tak best kisah tentang iblis. Kisah tentang Adam Allah bentangkan dalam 7 tempat. Seluruh Quran 7 tempat. Antaranya surah ini, surah Kahfi, surah sebelum surah Isra, surah A'raf, surah Baqarah, surah Saf, dan ada lagi beberapa tempat saya lupa. Toha ada kot. Tapi semua sekali 7 tempat dan isi yang berbeza-beza. Isi matlamat yang berbeza-beza. Surah ini Allah cerita Nabi Adam, malaikat, iblis dan Adam. Surah sebelum pun Allah cerita pasal Adam, kan? Wa idh qulna laka, bukan. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis qala a asjudu liman khalaqta tina. Kenapa lain? Starting dia tu sama, fasajadu illa iblis. Tiba-tiba Allah switch. A asjudu qala asjudu liman khalaqta tina, surah Isra. Dekat sini, kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. Apa yang membezakan dua surah ini? Dan kenapa penceritaannya tu lain? Sebelum ini Allah sebut tentang iblis bertanya, aku lebih mulia. No. Asjudu liman khalaqta tina. Patutkah aku sujud kepada orang yang kau cipta daripada tanah? Dan dalam surah Kahfi, kana minal jin, dia daripada golongan jin. Fa fasaqa an amri rabbi, dia melanggar perintah Tuhan. So bagaimana nak memahamkan? Surah Isra cerita pasal Bani Israel. Surah Kahfi didahului surah ini cerita tentang Nasara. Tentang Nasara, kan? Bila Allah kata apa? Qalu ittakhadallahu walada. Mereka mengatakan Allah itu ada anak. So sinonim dengan masyarakat Nasrani. Bila Allah cerita latar belakang kisah itu tentang Bani Israel, kan surah Isra sebelum, Bani Israel punya
prinsip adalah, kenapa dia tolak dakwah Nabi? Sebab Nabi daripada keturunan hamba, isteri kedua. So kami daripada isteri pertama Nabi Ibrahim. So kami lebih mulia. Asjudu liman khalaqta tina. Oh, sama. Patutkah aku sujud kepada orang yang kau cipta daripada tanah, which is beneath us. So Bani Israel punya penyakit adalah aku lebih baik. Dan kadang bangsa kita pun rasa aku lebih baik. Dan kadang kita dengan anak-anak pun rasa daddy lebih baik. Kadang kita dengan rakan sekerja kita pun, kerana kita pengurusan dan mereka sokongan, oh aku lebih baik. Dan kita rasa kementerian kita dengan kementerian lain pun rasa aku lebih baik. Oh, punya macam tak jauh beza perangai kita dengan, kalau nak sebut iblis tu macam dahsyat sangat, Bani Israel kot. So aku lebih baik tu dia perlu latihan. Perlu latihan. Saya 2 hari lepas saya dengar Aikim Dr. Nick Sukiman. Roskiman. Nick Sukiman kan. Bila orang tanya dia tentang kenapa anak 7 tahun pun suruh puasa, tak terlalu teruk ke, ataupun is it too hard for her? So dia kata sama macam atlet. Untuk Ironman, Alif Satar tu perlu berlatih dan berlatih dan berlatih supaya dia boleh tahan. So kita pun dalam urusan agama ni perlu latihan. Perlu latihan. Yang paling melekat di ingatan adalah bila dia kata agama ni bukannya on books, tapi kita perlu buat. Sabar tu bukan kita boleh faham dengan kita banyak baca buku, tapi kita kena go through. Aduh, saya terduduk dengan macam tu. So bila dia kata iblis kata asjudu liman khalaqta tina, aku lebih baik. So rupanya aku lebih baik ni untuk kita faham bukan dengan banyaknya baca buku dan dengan ilmu falsafah, tapi bagaimana kita boleh go through benda tu, merasakan tak, aku dengan dia sama je. Susah kan? So struggle tu yang Allah ambil kira. Semoga kita boleh istiqamah. Benda tu kita buat dan kita boleh capai. Tak, kita semua sama aja. Bukan bermaksud saya ada macam pilot ni dan saya lebih tahu, tak. Kita sama je sebenarnya. Kita sama je. Dan untuk kana minal jin, penyakit Nasrani ni adalah fakta dia ke laut. Dan Tuhan pun dia kata ada anak. Sebab tu Allah kata kat sini, illa iblis, kecuali iblis, kana minal jin. Iblis ni jin, bukan the fallen angel. Kan kita terikut-ikut macam tu, the fallen angel. Tak, dia bukan malaikat. Kana minal jin, dia ni jin. So Allah bagi tahu fakta sebenar, iblis ni apa? Jin. Dia bukan malaikat. Tapi Nasrani percaya apa? The fallen angel. Dia malaikat yang terbuang, ataupun malaikat yang tersasar, tersisir atau tidak kembali ke pangkal jalan. So dalam surah ini Allah bagi tahu fakta sebenar, kerana golongan sasar ataupun base dia punya di awal cerita tu adalah Nasrani. So tengok bagaimana Allah mendatangkan ayat sesuai dengan kehendak dan tema surah tu. Luar biasa. Kita kalau boleh kumpul sekali semua ayat tentang Adam dan Iblis, okey kita baca dan fahamkan. Tak.
rupanya cara Allah kumpul itu, cara Allah letak, dia memang tepat dan sesuai dengan tema surah itu. So, mari kita tengok apa berlaku. Wa qulna, dan tatkala kami bertitah kepada malaikat, usjudu, kamu semua sujud. Sujud kepada siapa? Li Adam. So, kita pun bertanya-tanya, ini sujud jenis apa? Kan? Sujud menyembah ke? Sujud penghormatan ke? Tapi saya cenderung kepada sujud ini Allah perintah. So, kita tak perlu nak kategoriskan dia ni sujud hormat atau sujud ibadah. Sebab Allah perintah. Kau tak ikut perintah Allah, kau buatlah apa pun, tidak menepati apa yang dia perintah, tertolak. Sekarang Allah perintah sujud, kau sujud tak? So, tak kisahlah sujud apa pun, dia kena buat. Sekarang malaikat kena perintah sujud. Usjudu li Adam. Fasajadu, maka mereka semua sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Ada yang kata waktu ni Adam belum pun diciptakan. Adam masih dalam peringkat baru Allah titah nak cipta Adam. Kerana titah itu, maka malaikat diperintahkan sujud. Ada yang kata Adam sudah pun ada dicipta, dan sebab tu iblis nampak Adam maka dia tak sujud. So itu perbezaan pandangan ulama. Kana minal jin, dia daripada jin. So apa masuk jin? Samsudin? Tak. Itu pelakon. So apa masuk jin? Jin asal perkataan jan. Jan ni tak nampak, terselindung, tak nampak. Dia sama perkataan nanti janin. Janin pun tak nampak. Majnun, kita panggil majnun apa? Gila. Kenapa kita kata gila? Sebab apa yang dia buat tak tercapai di akal. Tu majnun tu. Kan? Bila kita dengar perkataan orang yang kita tak pernah terfikir, gila idea ni. Nabi pun dipanggil gila sebab apa yang keluar daripada mulut baginda tak tercapai standard otak manusia waktu tu. Sebab tu dipanggil gila. Seolah-olah macam Majnun ni sebagai pujian kot pada Nabi. Literally waktu tu. Sebab apa yang disebut Nabi tu beyond comprehension kan. Ush, itu luar biasa. Kana minal jin fa fasaqa an amri rabbi. So fasik ni apa? Dia merosak. Mana dah tadi? Okey. Fa fasaqa an amri rabbi. Fasaqa ni rosak. Dia merosak. Kalau orang fasik, kalau barang fasid. Fa sin dal, fasid. So kalau orang fasik, kalau barang dia fasik. So fasik ini fasik ni literally maksudnya corrupt. Corrupt. Cuma kalau dalam bahasa Arab, dia bermaksud sesuatu yang bagus, yang baik, dia menjadi buruk kerana dia keluar daripada kepompong dia. Tu maksud asal fasik tu. So kalau dia tertutup, dia nampak baik. Kalau dia terdedah, dia jadi buruk. Macam apple. Dan iblis, kenapa waktu tu baru dia
terserlah kerana wujudnya Adam. So bila dia tunjuk hal sebenar, baru dia jadi fasik. Kenapa Allah tak hukum dia sebelum tu? Dia tak tunjuk apa-apa pun. Dan petanda itu sebenarnya Allah sudah pun letak dalam surah Baqarah. Awal lagi bila Allah kata kana, dia dulu lagi sudah rosak. Macam mana Allah tahu dulu lagi sudah rosak? Selama ini dia sembunyikan, dan Allah tahu apa dalam hati dia. Dan hadirnya Adam itu sebenarnya menyerlahkan lagi. So, rosakkan Adam ke rosakkan benda lain? Dia memang sudah korup. Dia memang dah korup, tapi kerana adanya Adam, dia serlahkan kerosakan dalam. Okay, macam ni tuan-tuan. Kita rasa kita sudah bagus, sehinggalah Allah datangkan ujian. Contoh, kita rasa kita ni sudah sangat boleh jaga kemarahan, sehinggalah Allah datangkan ujian berupa anak menangis tak berhenti tengah malam. Cuba tengok kita punya meninga, terutamanya bapa. Anak tu pula menangis nak susu. Dia mula-mula menangis merengek, kita masih boleh tahan. Sampailah dia sepak-sepak bantal ke, sepak, tersepak muka. Anak tu kan berupa ujian datang daripada Tuhan, daripada Allah, dan tersepak muka kita, dan tengok kita punya marah. Yang kita sangka kita sudah cukup bagus menahan marah. So sama macam iblis, yang dia rasa dia okey hati dia, tapi bila Allah datangkan ujian Adam, dia tewas. Yes. Dalam surah Baqarah tu Allah sebut jelas dengan kata Inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa ma kuntum taktumun. Itu qulna aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kana ni past tense. Dia dulu lagi sudah kufur. Ui, Allah sudah tahu lama. Kana minal kafirin, dulu lagi dia sudah kufur. Cuma peristiwa itu menyerlahkan lagi kekufuran. Kita takut kita begitu. Kita sudah rasa kita sudah cukup bagus, tapi bila Allah datangkan ujian, tewas on the first step. Masak kita. Satu antara doa yang Allah ajar Nabi, rentetan daripada peristiwa ini, takut kita begitu, Allah ajar Nabi dalam surah sebelum, surah Isra. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin. Ayat 80. Waj'alni min ladunka sultanan nasira. Ayat 80 surah Isra. Ya Allah, kalau aku masuk lepas ini, masukkan aku dengan baik. Kalau aku keluar, keluarkan aku dengan baik. Apa maksud masuk dan keluar ni? Latar belakang ayat ini, Nabi nak berhijrah daripada Mekah ke Madinah. So sebelum tu Allah suruh Nabi prepare dengan solat tahajud, fatahajjad bihi nafilah, dan engkau lazimi dengan memohon, ya Allah, masukkan aku ke Madinah dengan kemasukan yang baik, keluarkan aku daripada Mekah keluar yang baik. So kita sebenarnya, dan doa itu punya cantik, Allah tak sebut pun nama tempat. Allah cuma kata adkhilni mudkhala sidqin, akhrijni mukhraja sidqin, tanpa spesifik pada mana-mana tempat dan masa. Maksudnya kita sebenarnya dalam situasi itu menghadapi dan keluar dari sesuatu. Dan kadang kita habis satu tugas, so kita sebenarnya sudah keluar daripada satu benda, nak masuk ke tugas yang lain, nak masuk ke satu benda.
So kita minta Allah protect apa yang kita bakal masuk ni, kemasukan yang baik, supaya kita boleh redha dan bersedia. Wih, itu luar biasa. Itu doa luar biasa. Kita tak tahu apa bakal berlaku dan apa ujian yang Allah datangkan pada kita. Takut-takut. Kerana ujian tu, kita tewas. Saya ada dulu saya punya kawan kepada kawan. Dia rasa dia sudah cukup kuat untuk hadapi ujian daripada Tuhan, daripada Allah. Pernah hafal 20 juzuk dan dia meninggal dalam keadaan yang sangat mengaibkan. Di akhir-akhir sebelum dia meninggal tu, dia pernah jumpa kami. Dia ni lelaki. Dia pernah jumpa kami, jangan risau. Kakak masih sembahyang, ada telekong di bilik. So dia meninggal dalam keadaan mengaibkan macam tu. Dia tak boleh terima yang dia lelaki dan dia rasa dia tu berlainan jantina. Tapi dah hafal 20 juzuk. So kita tak nak ujian yang Allah datangkan tu menjadikan kita su'ul khatimah. Oh, tu na'udzubillah. Tu kita, itulah masa depan kita tak tahu. Dan kita minta lindung pada Allah. So awliya amin duni, no, bukan. Fafasaqa an amri rabbi. Dia fasik, korap daripada arahan Tuhan dia. Okay, fafasaqa an amri rabbi. Dia engkar arahan Tuhan dia. Tengok kata ganti nama. Afatattakhizunahu. Adakah kamu nak ambil dia? Dia kata ganti nama ketiga. Kamu yang dekat nak ambil dia. Afatattakhizunahu, kamu nak ambil dia, wa dzurriyyatahu, dan keturunan dia, auliya, sebagai pembantu kamu. Min duni, selain daripada aku. Oh, kita bila baca pun kita rasa jauh dan dekat. Bila Allah sebut tentang iblis, jauh. Allah sebut tentang diri dia seolah-olah dekat dengan kita. Min duni, selain dari aku. Wahum lakum adu, sedangkan dia bagi kamu semua musuh. Tengok bagaimana penggunaan kata ganti nama itu memberi impak pada kita yang membaca. Tentang iblis jauh. Bila Allah sebut tentang kita seolah-olah dekat dengan dia. Dan Allah sebut diri dia dekat. Oh, lagi satu. Selalunya pertanyaan kita adalah, kenapa Allah guna kami? Kan? Kadang Allah guna kami, kadang Allah guna aku. Kenapa Allah guna kami? Selalunya manusia, selalunya kita tanya tentang kenapa Allah guna kami. Sekarang ni soalannya, kenapa Allah guna aku? Dan bila Allah guna aku? Allah guna aku dalam dua keadaan. Pertama, waktu tu Allah extremely suka. Terutamanya bila berkaitan dengan sembahlah aku. Allah sangat suka kalau manusia sembah dia. Sembah Allah. Itu yang pertama. Extremely happy. Yang kedua, extremely angry. So, min duni di sini Allah extremely angry. Engkau sanggup ambil dia sebagai penyokong, pembantu engkau selain aku? Oh. Cuba bayangkan kalau kita baca dalam sembahyang, dalam nada begitu. Dan kita insafi, ya Allah, kau punya warning ni.
Wahum lakum adu, sedangkan kau tahu dia tu musuh. Kau tahu dia tu musuh. Bi'sa lil zalimina badala. Okey. Ini ni luar biasa. Bi'sa. Bi'sa ni biasanya perkataan selepas dia berbaris depan. Bi'sa. Ba, hamzah, sin. Perkataan selepas dia berbaris depan. Satu lagi perkataan sa'a. Sa'a. Perkataan selepas dia berbaris tanwin. Contoh, bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqan. Okay? Bi'sa syarabu wa sa'at murtafaqan. Lawan bagi bi'sa ni ni'mah. Ni'mah sawabu. Dan lawan bagi sa'a hasuna. Wa hasunat murtafaqan juga. So kalau bi'sa perkataan lepas dia kena baris depan. Kalau sa'a perkataan selepas dia kena baris tanwin. Cuba tengok ayat tu. Bi'sa lil-zalimina badalan. Dan kalau manusia biasa buat ayat, bi'sa badalan lil-zalimin. So bi'sa badalan. Undang-undangnya macam ni. Tapi kenapa bi'sa ke sini? Sepatutnya bi'sal badalu wa sa'at badalan. Kan? Bi'sal badalu, badal lam, bi'sal badalu wa sa'at badalan. Ayat ini Allah sangat murka. Sama macam di atas, bila Allah murka, Allah buat apa yang dia mampu untuk jadikan realiti. Asalnya bi'sal badalu wa sa'at badalan. Tapi panjang sangat, Allah combine bi'sa badalan. Dan dia terangkum bi'sal badalu wa sa'at badalan. Dia bukan sekadar seteruk tempat, sebusuk, seteruk, sehina, apa yang patut dimaki, semua itu. Bi'sa lil-zalimina badalan. Engkau nak ganti aku, engkau nak ganti dia sebagai pembantu engkau selain aku, teruk betul, hancur. Kira macam tak tahu apa perkataan, tapi engkau nak ganti, engkau nak semua tu jadi ganti. Hilang ayat nak sebut. Bi'sa lil-zalimina badala. Sebab orang zalim adalah mereka yang meletakkan sesuatu bukan pada tempat. So zalim tak bila kita cari pembantu selain daripada Allah, lebih-lebih lagi iblis. Dan kat situ Allah kata, engkau mengambil dia dan zuriatnya. Zuriatnya tu apa? Setan-setan. Saya pun tak tahu. Tapi ulama ada sebut banyak. Zuriatnya tu yang ada sebut. Ada di perbahasan lah. Tapi saya tidak bermaksud untuk mengulasnya. Tapi ada yang kata syaitan, ada yang kata jin. Dan saya cenderung kepada pendapat Syekh Salah Khalid, Syekh Salah Al-Khalidi. Dia kata iblis ni bapa kepada segala jin. Dia pioneer kepada bangsa jin, seperti mana Adam pioneer kepada bangsa manusia.
So dalam jin dan manusia ni ada manusia yang baik, ada jin yang baik, ada manusia yang jahat, ada jin yang jahat. So yang jahat ni, yang jahat ni mereka adalah syaitan. Tak kira sama ada jin ataupun manusia. Mereka adalah syaitan. So syaitan bukannya jenis tapi perangai. Syaitan bukannya jenis, bangsa, tapi perangai. So kalau orang yang berperangai syaitan, dia bukan bangsa syaitan tu, tapi perangai dia tu. Syayatinu minal jinni wal ins. Perangai syaitan. So syaitan ni perangai dia macam mana? Asal perkataan syatana, membara. Dia asyik buat orang panas je. Dia asyik buat orang panas. So bi'sa lil-zalimina badala. So boleh sikit lagi? Ma ashhadhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda. So, ayat ni kalau tak habis kita sambung lagi minggu depan sebab dia punya khutbah panjang kan. Ma ashhadhum khalqas samawati wal ardi. Mereka tidak sekali-kali, atau aku tidak pernah memanggil mereka menyaksi. Ma ashhadhum, aku tidak pernah memanggil mereka untuk menyaksikan khalqas samawati, menyaksi atau membantuku mencipta langit dan bumi. Wala khalqa anfusihim, dan dia juga tak menyaksikan penciptaan diri mereka sendiri. Wa ma kuntu muttakhidal mudillina aduda, dan tidak sepatutnya aku mengambil makhluk yang menyesatkan itu sebagai pembantu. Ni Allah cerita pasal apa ni? Aku tidak memanggil mereka menyaksikan bagaimana aku ciptakan semua ini, dan mereka tidak menyaksikan bagaimana mereka sendiri diciptakan. Dan aku tidak pernah sekali-kali menjadikan mereka sebagai pembantu, sedangkan mereka ni menyesatkan. Tuan-tuan, satu benda yang kita perlu belajar daripada kisah iblis, Adam dan iblis ni terutamanya adalah bagaimana sepatutnya kita melihat satu-satu perkara dari pandangan yang lebih besar, big picture. Kenapa Adam bertindak macam tu? Sebab dia hanya melihat diri dia lebih daripada Adam. Kan? Kenapa iblis bersikap macam tu? Kerana dia memandang diri dia lebih daripada Adam. Sedangkan dia tidak melihat benda yang lebih besar adalah kenapa Allah ciptakan Adam. Dan lebih besar daripada itu adalah arahan sujud tu datang daripada Allah. Itu lebih besar berbanding hanya memandang diri dia. So Allah nak kita melihat tentang bagaimana alam ini dicipta. Korang kena melihat betapa besarnya alam ini dicipta, dan setiap sesuatu itu adalah grand design daripada Allah. Kita bukan hanya melihat kita tak dapat, kenapa hanya kita diuji, sedangkan semua itu berlaku atas kehendak Allah dan grand design Allah. Kenapa cerita selepas ini? Kenapa Nabi Musa merasa kalau sabar itu insya-Allah, insya-Allahu sabira? Sebab benda berkaitan sabar, benda yang mendatang ini, dia pun tak confident yang dia boleh tahan. Dan pesan Haidir yang paling penting pada Nabi Musa, kaifa tasbiru walam tuhid bihi amra. Macam mana kau boleh bersabar? Macam mana kau nak bersabar kalau kau tak dapat clear picture? So panduan untuk kita bersabar adalah dapatkan cerita dari kedua belah pihak. Bukan cerita sebenar, sebab kita pun tak tahu cerita sebenar apa.
dapatkan cerita daripada sebanyak mungkin sumber, baru boleh buat keputusan. Ini kita baru dengar cerita daripada isteri yang petang-petang, bang, bos saya tu bang. Kita baru dengar cerita dari sebelah pihak. Belum dengar cerita daripada bos isteri tu. Belum dengar cerita daripada Pak Gad dekat kerja isteri tu. So sebelum buat apa-apa keputusan, dapatkan dulu sebanyak maklumat. Tu tips yang Haidir sebut kepada Nabi Musa, bagaimana nak bersabar. Dapatkan cerita sebenar. Tengok kisah Ashabul Kahfi. Kenapa pemerintah tu boleh arahkan bunuh? Dia dapat cerita sebenar ke daripada pemuda-pemuda ni? Tak. Kenapa yang orang kawan dia masuk kebun tu boleh ada idea macam tu? Kalau aku mati pun aku akan dapat lebih baik. Dan sahabat dia boleh pula asa, aku harap kalau kebun kau ni dihancurkan saja oleh Allah. Dia tahu tak cerita sebenar sebelum dia buat keputusan begitu. Zulkarnain, ramai orang bila baca tentang Zulkarnain kata, oh, matahari tenggelam dalam lumpur. Oh, Quran menyalahi sains. Kan? Matahari tenggelam di mana? Di barat ke, di ufuk barat ke, atau dalam lumpur? Tapi Quran kata dalam lumpur tu. Idza balagha murky water tu kan. Bila, sedangkan itu adalah sudut pandang Zulkarnain melihat matahari. Bukannya fakta daripada Quran kata matahari tenggelam dalam lumpur. Kan tu bahasa kiasan Zulkarnain. So orang tidak melihat cerita ini dalam sudut pandang sebenar. Dan cuba tengok, siap saja tembok, Zulkarnain kata apa? Hadza rahmatun min Rabbi. Ini semua datang daripada Allah, rahmat daripada Allah. Fa idza jaa wa'du Rabbi, bila datang janji daripada Allah, semuanya hancur. Dia baru saja bina, lepas tu dia harap kalau hancur, hancurlah. Ini dunia apa yang Zulkarnain buat ni? So adakah kita faham cerita itu dari sudut pandang sebenar? So sebelum buat apa-apa keputusan dan kesimpulan, dapatkan sebanyak mungkin maklumat dan sumber supaya kita tidak tersalah buat keputusan, atau tidak tersalah arah, atau go south kan, ke laut. Okey. Dan ini juga petanda bahawa ya, kita sebenarnya sudah sampai ke tengah-tengah surah ini. Dan surah ini popular dengan fitnah Dajjal, untuk selamat daripada fitnah Dajjal. Tapi dalam ego manusia baca surah Kahfi hanya untuk mengelak daripada fitnah Dajjal, rupanya di tengah-tengah Allah sebut tentang Iblis. Kita duk sibuk pasal Dajjal, tapi Iblis yang musuh pertama kita lupakan. Macam lain kan. So rupanya rupanya surah Kahfi ni nak supaya kita selamat dari fitnah Dajjal ke Iblis. So dapatkan kisah sebenar. Bukan kisah sebenar. Dapatkan sebanyak mungkin sumber. So dalam pada kita nak selamat daripada fitnah Dajjal, musuh utama kita jangan dilupakan. Jangan sampai nak selamat dari fitnah Dajjal, kita mohon bantuan daripada Iblis. Kalau dalam bahasa Arab disebut tahsilul hasil. Pimai tangtu. So tuan-tuan dan puan-puan,
Sampai dulu ayat ke-51. Next kita sambung bulan hadapan dengan tajuk apa ya? Ini tadi tajuknya apa? Antara harta dan ilmu, khutbah panjang. Mungkin tajuknya khutbah panjang belum habis. Dia kan orang suka tajuk yang kecil-kecil. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh offkan dulu kot tu rakaman. Baru kita boleh buka soalan. Boleh dek? Tolong off dek.